إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول وبالله التوفيق. Hadis yang kita baca minggu lepas tu kita dah baca, cumanya pengajaran daripada hadis tu saya tak sebut lagi. Hadis tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia ni maknanya lapar yang amat sangat tadi sehingga dia ni jatuh berguling-guling lah macam tu di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilik Aisyah radhiyallahu anha, sehingga orang tengok, orang letak kaki di atas pipi dia atau leher dia, orang kata dia ni gila. Dan aku ni bukan gila, tapi kerana lapar yang amat sangat. Lapar yang amat sangat, kan? Jadi sampai macam tu, nampak macam orang gila. Jadi antara pengajaran daripada hadis ini ialah bahaya lapar lah. Lapar yang amat sangat tadi kan, dia panggil khuturatul ju'. Lapar yang amat sangat tadi bahayalah, yang mana dia boleh menyebabkan orang tadi macam kena sawan macam tu lah, lapar yang sangat kan. Jadi boleh menghilangkan tenaga dan dia punya tenaga dia. Begitu juga sampai akal dia pun boleh macam hilang lah kerana lapar tadi kan. Sebab tu dikatakan, bukan hadis lah, dikatakan kadal ju' yakuna kufran, hampirlah bahawa lapar itu membawa kepada kekufuran. Orang lapar ni boleh bawa jadi kufur. Kerana lapar tu dia akan buat apa sajalah. Di antaranya kufur, kita kata kufrun duna kufrin lah. Kufur selain daripada kufur besar tadi kan. Gitu. Mungkin sampai dia bunuh orang ke apa ke kerana lapar. Tengok orang pun nampak macam ayam ya. Dia lapar yang amat sangat kan. Nampak orang tu dah bulat elok ya, nampak macam ayam, kejar kawan tadi. Dan dikatakan juga kan, pepatah Arab kata lau kana al-ju' rajulan laqataltuhu. Kalaulah lapar itu seorang lelaki, nasi aku bunuh dia. Kan, dikatakan macam tu. Kalaulah lapar itu seorang lelaki ataupun sesuatu yang nampak depan kita, dah kita pancung dah leher dia supaya kita tak lapar lagi dah. Gitu, sampai dikata macam tu lah. Itu di antara dah cerita. Kemudian pengajaran daripada hadis itu juga kesabaran para sahabat lah radhiyallahu anhum di atas kefakiran dan kelaparan. Ini cerita di awal Islam lah, bukan cerita ketika Islam dah menakluk wilayah-wilayah, bukan maksud cerita Islam dah. Ini cerita di awal Islam. Maknanya orang berhijrah sampai ramai ke Madinah ni, ramai sangat. Jadi makanan tak cukup. Pakaian dan makanan tak cukup. Gitu. Sehingga nanti hadis yang akan kita baca nanti 2-3 hadis lagi, cerita sahabat-sahabat ni tak cukup pakaian. Kasut pun tak ada. Izar dia ada. Izar ni kain yang ikat di pinggang sampai ke bawah tu. Kain kita pakai tu kain pelikat, kain batik tu lah. Izar macam tu ya ada. Tu cerita dia. Nak cerita kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum dalam menghadapi kefakiran dan kelaparan. Dan dengan begitu, walaupun macam tu, mereka tak minta-minta pada orang. Tak minta langsung. Abu Hurairah tak minta langsung. Tak pergi cari sahabat-sahabat yang kita kata ada rumah tangga. Dia ni ahlu sufah, duduk di beranda masjid ya. Tak pergi cari rumah orang, minta, ada makanan sikit tak? Aku lapar, aku tak makan lagi. Nasi semalam tak apa. Nasi sejuk pun tak apa, janji boleh isi perut. Nasi saja pun tak apa. Tak ada nasi, roti biskut apa pun tak apa, tak kira lah. Biskut kering ke apa, biskut mayat ke apa ke. Ya, orang Kedah panggil biskut mayat. Biskut pasal apa? Pasal bila orang mati dia bawa keluar biskut tu lah, satu tin. Cicah ayak kopi. Kan cicah ayak kopi, celuk ayak roti dalam kopi tadi. Makan sambil duduk selenggara mayat tu. Bang itu kenal biskut mayat. Itu cerita dia. Jadi tak minta langsung. Ini cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum macam tu keadaan dia. Baik, lagi hadis juga menjelaskan tentang
adat kebiasaan bagi sebahagian orang Arab. Jadi benda biasa. Apabila orang tadi maknanya dia letakkan kaki di leher seorang gila tadi kan, tu jadi biasa. Tak ada, bukan menjadi satu kecelakaan. Sebab adat dia pun macam tu. Bila ada orang gila, dia boleh-boleh letak kaki di leher kawan tu tadi. Tengok dia ni gila ke apa kau? Kan nak pegang tangan takut dia cepat sikit. Maknanya dia pukul ke apa kau, letak kaki dia jauh sikit lah. Itu cerita ni. Adat kebiasaan dia pun saja, tak ada apa-apa. Bukan sesuatu yang tercela lah. Gitu. Sebab yang letak kaki tu pun sahabat jugalah. Kan sahabat juga. Jadi di antara pengajaran hadis lagi, seseorang yang tidak mengetahui hakikat perkara, hakikat sesuatu perkara, maka dia tu orang yang makzur lah, diberi keuzuran. Sebab dia tak tahu, orang lain tak tahu, kata dia lapar. Jadi kalau kita tak tahu, kita tak salah. Kan? Kita tak tahu. Contohnya kita tak tahu kawan kita sakit, seorang-seorang demam di rumah, seminggu dah. Mesej tak jawab, telefon tak angkat. Oh, kita ingat dia ni pergi New York mana ke? Ataupun pergi buat umrah. Rupanya duduk selimut dah katil. WhatsApp pun tak jawab, telefon pun tak angkat. Pergi mana dia ni? Oh, dia ni pergi honeymoon mana kot? Pergi apa nama makan angin mana-mana kot? Rupanya duduk makan angin tak katil, demam. Kan? Jadi kita tak tahu, maka kita tak pergi ziarah dia. Sebab kita tak tahu. Dia pun jenis tak mau beritahu kat orang. Dia tak mau beritahu kat orang. Demam seorang-seorang, dia tak mau cerita kat orang. Gitu. Ada orang macam tu kan. Ada orang macam tu, dia tak mau, tak suka orang lain tahu kalau dia sakit demam ke, dia duduk seorang-seorang. Gitu. Boleh tahu dia demam pun terserempak dengan kita dekat klinik. Duduk berselimut dah dalam, oi, kenapa ni? Demam. Kan? Tak beritahu pun, buat apa nak beritahu. Kan? Dia kata gitu. Kurang-kurangnya beritahu, kita boleh doakan dia. Kita beritahu dekat orang, kita sakit demam ni, maknanya kita boleh doa untuk dia. Kawan kita boleh doakan untuk kita. Syafakallah, tahur, insya-Allah, kan? Gitu. Itu di antara pengajaran daripada hadis ni lah. Hadis pun dalam bab kelebihan berlapar dan kehidupan yang susah dan meninggalkan kehendak syahwat. Itulah tajuk kitab kita ni, tajuk hadis ni. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'irin muttafaqun alaihi. Hadis Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan baju besi dia masih lagi tergadai. Tergadai di sisi seorang Yahudi. Maksud Nabi gadai baju besi tadi untuk ambil 30 gantang. 30 gantang syair. Syair ni bali itulah. Bali, syair. Kan? Hadis muttafaqun alaih. Maknanya, kan? 30 gantang ni banyak lah. Sebab apa? Sebab keluarga Nabi SAW ni ada 9 buah rumah. Kan? 9 buah rumah. Kita fikir, oh kaya Nabi 9 buah rumah. Yalah, bukan macam rumah kita duduk tu. Kan? Jadi rumah, tengoklah bilik Aisyah besar mana? Bilik Aisyah radhiyallahu anha yang kita boleh tengok hari ni kan? Kecil ya. Gitu. Ada boleh duduk 3 jenazah, boleh 1 jenazah lagi saja. 4 jenazah kan? Jenazah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, 1 lagi. Yang hak Umar punya tempat tu Aisyah dia simpan untuk dia. Dia simpan untuk dia. Tapi bila dah Umar dah kena tikam tu, dia nak wafat, dia minta Abdullah pergi jumpa Aisyah. Tanya, kok Aisyah boleh bagi radhiyallahu anha. Kok dia boleh bagi duduk di sebelah dekat dengan Nabi SAW. Jadi bila macam tu, bila Umar pun dia pergilah sebelum ayah dia wafat, mati tadi, dia pun pergilah minta dia bagi salam, Amirul Mukminin kirim salam. Dia kata kat anak dia pesan-pesan siap-siap. Dia kata kalau kamu pergi jumpa Aisyah, bagi tahu Umar Al-Khattab minta nak duduk di sebelah 2 orang sahabat dia, iaitu Nabi SAW dan Abu Bakar. Jangan kamu kata Amirul Mukminin, fa inni lastul yawma bi Amiril Mukminin. Aku hari ni bukan Amirul Mukminin lagi dah. Qul laha inna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab kan minta nak duduk di sebelah 2 sahabat dia. Abdullah pun pergilah, dia bagi salam kepada Aisyah. Aisyah sedang menangis. Dah sampai ada berita tu kat dia kan. Yalah, rumah dah sebelah tu. Dia tu tikam dalam masjid Nabi SAW ketika nak semayang tadi kan, semayang subuh. Ya gitu. Jadi dia menangis. Maka dia kata, kan,
sesungguhnya tempat ni aku sediakan untuk aku, walakin al-yawma athartu athartuhu, akan tetapi hari ni aku utamakan Umar al-Khattab. Tapi Umar pesanlah, bila anak dia balik, dia kata, absyir ya Amirul Mukminin, kan, khabar gembira untuk Umar ya Amirul Mukminin, Aisyah telah setuju untuk benarkan engkau berada di sebelah dua sahabatnya, itu Nabi SAW dan Abu Bakar. Dia balik, bila dia kata macam tu kat ayah dia tak mati lagi. Dia orang bagi minum susu keluar aku ni. Maknanya tak ada harapan lah, terputus dia punya usus kan. Dia kata, ya Abdullah, kan, idza quditu ay idza mittu, apabila aku mati sekali lagi, akan izhab, kamu pergi lagi sekali minta kepada Aisyah, akan pergi lagi sekali tanya dekat dia, aku takut dia malu dekat aku masa aku hidup, dan bila aku dah mati dah, maknanya jadi lain macam, jadi berubah dia tadi kan. Pergi tanya lagi sekali. Nak cerita tentang Umar ni begitu detail lah, Umar al-Khattab radhiyallahu anhu begitu detail. Itu cerita dia. Maka pergi tanya lagi sekali. Aisyah benar kan? Sebelumnya Aisyah radhiyallahu anha, dia tak buat, dia tak letak sitar, langsir tirai tu kan, di antara dia dengan kubur ayah dia dan Nabi SAW. Bila dah Umar letak tu, baru dia buat apa? Sitar tadi kan. Tu Aisyah radhiyallahu anha. Tu cerita dia. Nak cerita tahu rumah Nabi tadi bukan besar-besar, kecil je. Ada 9 rumah kan, isteri dia ada 9 orang radhiyallahu anhunna. Tu cerita dia. Jadi pengajaran daripada hadis ni, yang pertama cerita tentang zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhud tadi kan. Begitu. Di dunia mana Nabi ni tak kisah sangat dah. Padahal Nabi ni bukan tak mampu, boleh kan, mampu sangat. Allah tak doa pada Allah Taala, Allah turunkan hujan emas ke apa ke, kan? Boleh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk tadi kan kepada umat dia, pengajaran kepada umat dia, kehidupan seorang ketua, kehidupan seorang pemimpin, kehidupan seorang imam, kehidupan seorang raja, kan, yang memerintah tadi kan, bagaimana kehidupan dia. Dan Nabi SAW tidak mengaut, tidak mencari harta tadi, tidak mengumpul-ngumpulkan harta tadi kan, dan bersibuk dengan dunia tadi. Kerana apa? Kerana tiada kaitan antara Nabi SAW dan dunia, tak ada kaitan langsung. Nabi kata, mali walid dunia, tak ada kaitan aku dan dunia ni. Tak ada. Sebab apa? Sebab aku nak tinggal. Kan, illa karakibin, melainkan seorang yang sedang bermusafir, berperjalanan tadi, istazalla tahta syajarah, yang berteduh di bawah sepohon pokok, summa raha wa tarakaha, kemudian akan tinggalkan tempat tersebut. Itu cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu pengajaran hadis. Yang kedua, harus bermuamalah dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu pun orang-orang kafir. Muamalah kan harus, tak ada masalah apa, jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang apa semua tadi kan. Boleh, tak ada masalah apa, kecuali janganlah yang berkaitan dengan riba tu, tak boleh lah. Pergi cari alung 4 ngah tu tak boleh lah. Kan? Pinjam 10,000, bayar 30,000. Ataupun sampai mati pun tak habis lagi hutang. Dia bunga dia banyak sangat, subur sangat pokok tu. Pokok sangat subur, bunga tak habis-habis. Kan? Kita ni kalau pokok asli ni, bunga dia ada musim dia. Hak ni bunga hari-hari. Cari alung. Lepas tu dia lepas tu alung pula cari dia. Mula-mula dia cari alung, lepas tu alung cari dia. Tu cerita dia. Jadi macam tu benda tu kan. Pasal apa? Alung ni boleh jadi banyak. Pasal orang duk layan. Kan, pasal orang duk layan. Bil tak usah layan tengok. Dia pun tak ada tampai rata tempat, dinding segala, dinding apa. Hutang banyak ni, dapat banyak ni, apa semua kan. Oh, dia maknanya pujuk. Tak usah duk layan. Tapi itulah orang-orang yang bodoh ni kan. Bodoh. Kita panggil orang bodoh lah. Dia layan. Tu cerita dia. Dia buat benda yang Allah tak redha, maka hidup dia jadi tunggang langgang macam tu lah. Tapi harus muamalah lah. Macam Nabi SAW meminjam ataupun bergadai kan, dengan orang Yahudi. Tentulah gadai yang tak ada riba lah. Gadai yang tak ada riba. Maksudnya bila orang ni tak mampu bayar, barang dia jadi milik kawan tu lah. Gitu cerita dia. Bila dia mampu bayar, maka bolehlah dapat barang dia balik. Jadi maknanya dalam hadis juga mengisbatkan harus kita ni bergadai lah. Bergadaian boleh.
Boleh bergadai. Kalau nak bergadai lah. Gadai emas ke apa ke. Tapi itulah. Bila gadai emas dengan toke Cina emas tu, dia nak bunga juga. Pergi cari kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan kita ni hak kaya ni kan. Hak bukan kaya, masuk kaya tu hak duit dah lebih daripada kita lah. Kan? Weh, aku nak pakai duit ni, ambil ni. Jongkong emas ni. Kan? Apa nama, aku nak pakai sekian. Kan? Jadi kalau aku tak boleh bayar tu, kira hang punya. Kan? Dia ni timbang mai, dia kata boleh. Dekat 20,000 boleh aku bagi. Kan? Tak apa lah, setuju. Tak ada bunga. Jadi masalah dia, kita sama-sama Islam ni pun tak boleh nak tolong kawan kita. Kan? Kalau pinjam pun, kalau kita bagi pinjam, mungkin dia tak boleh nak bayar. Tapi kalau gadai, memang benda tu boleh jadi hak kita dah. Kan? Gitu. Lah ni kertas pun boleh gadai no. Geran tanah. Kertas lah tu. Kertas pun boleh gadai kan. Geran tanah tu kertas kan. Tengok ni original ke tak original ni. Tekuk kertas palsu ke apa ke. Ada juga kertas palsu. Tu cerita. Duit palsu, kertas palsu lah tu. Itu cerita dia. Boleh. Kemudian hadis yang seterusnya dalam bab ni, an Anas radhiyallahu anhu qala rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin. Dalam ketika yang lain pula, maknanya Nabi sallallahu ni bergadai. Nabi gadaikan baju besi dia dengan syair. Syair ni barli ya, barli. Wa masyaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khubz sya'irin wa ihalatin sanikhatin. Kata Anas ni khadam kan, khadam bagi Nabi SAW. Dia kata, aku berjalan kepada Nabi SAW, aku bawa roti syair. Kan? Wa ihalatin, dan lemak. Sanikhatin, lemak yang apa nama, yang telah dicairkan, yang dah berubah dah daripada beku tadi, dah jadi minyak lah. Maksudnya minyak daripada lemak tu. Kalau kita panggil apa? Ghee. Ghee kan? Ghee. Minyak apa? Minyak sapi. Pakistan dia panggil ghee. Makan ghee sekali lagi kalau beku habis lah. Ketambah musim sejuk lagi lah. Bila tangan kita jadi berlemak-lemak berminyak tadi kan. Tu. Kalau hari ni dia ambil satu cancak, satu sudu, dua sudu nak buat roti canai, nak bagi wangi. Nak buat kuih-kuih apa kan. Tu. Kalau di Pakistan sana, di belah sana, dia orang memang guna minyak tu lah. Untuk masak, untuk apa kan. Satu, yang pertama dia murah. Yang kedua dia wangi jugalah. Dia murah, minyak tu murah, minyak ghee tadi kan. Tapi bayar lah. Duk makan hak tu ya. Sini mahal, sana murah. Itu cerita dah. Baik. Walaqad sami'tuhu yaqul, dan sungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala amsa. Nabi kata, tidak datang waktu pagi bagi keluarga Muhammad ini, begitu juga pada waktu petang dengan segantang. Maksudnya bila waktu pagi sampai waktu petang tak ada segantang pun makanan ataupun gandum di rumah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau ada pun mungkin setengah gantang ke ataupun secupak ke apa ke untuk makan hari tu je. Esok kira lain pula. Di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan kita spare lah 30 kilo pula. Kan? Beras umpamanya bajet 3 bulan dimakan ataupun setahun punya beras ni. Kotlah. Kan? Gitu. Wa innahum latis'atu abyatin, dan sesungguhnya keluarga Nabi SAW ni, isteri-isteri ni ada 9 lah. 9 rumah. Nabi ni ada 9 buah rumah. Rawahu al-Bukhari. Bila sebut rumah ni bukan rumah macam rumah kita lah. Gitu. Rumah yang kita duduk sekarang ni ada bilik air, ada dapur, ada beranda lagi, ada ruang tamu untuk muslimat lagi, ada ruang tamu untuk muslimin lagi. Ya kan? Ada ruang tamu untuk kucing ke apa lagi. Tempat berehat kucing pun ada. Kan? Tu. Sampai kita sini seorang pun tak lalu nak duduk rumah tu. Dia risau duduk seorang-seorang rumah ni. Duduk dalam bilik saya bunyi air menitis lah, bunyi pintu terbuka lah, apalah, macam-macam lah. Kalau rumah kecil tak ada apa-apa, dia seorang dalam rumah tu. Bila rumah besar ni tak ada orang duduk, bilik-bilik tu siapa duduk? Geng jin tu lah. Main-main, dia pun kata tanah kosong, boleh lepak tak ni?
Dengarnya macam tu je lah. Dia rumah kosong, siapa lah duduk, mereka lah duduk. Sebab tu kalau ada rumah lebih, bagi orang duduk, dapat pahala. Kan? Tu cerita dia. Baik. Apa dia pengajaran daripada hadis ini? Nak ceritanya bahawa kesempurnaan tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, orang Nabi ni seorang yang sangat tawaduk dan sangat zuhud dan sangat bersedikit daripada dunia. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mampu untuk dapatkan dunia tadi. Tu dia. Sehingga Nabi SAW tadi tidak menyimpan apa pun, kan, daripada makanan di rumah dia. Satu hari ni maknanya segantang pun tak ada. Esok kira lain. Sampailah, mana nak sampai terpaksa gadai lah. Sebab tak ada apa tadi kan. Nabi tu maknanya mutafarriqun lid-da'wah. Nabi ni hidup dia hanya untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah kepada agama. Tak ada masa Nabi nak pergi cari ke tanam kebun ke apa-apa. Kan? Sehinggalah maknanya Islam dah berkembang luas. Islam dah menakluk Khaybar apa semua. Ada bahagian-bahagian Nabi SAW di Khaybar. Daripada bahagian itulah kebun-kebun tadi Nabi sara keluarga dia. Sehingga bila Nabi SAW wafat, maka Abu Bakar ambil semua tu letak di Baitul Mal. Kerana apa? Kerana Nabi kata kami para anbiya tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Begitu. Sebab bila Fatimah minta kan, tak ada. Abu Bakar kata tak ada. Kan? Dah. Nabi kata macam tu sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama kita kata ada perkara-perkara yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu untuk Nabi kami ada perkara-perkara yang khusus untuk dia, yang mana, dan perkara khusus untuk umat dia. Perkara khusus untuk umat dia apa dia? Depa boleh makan sedekah, kan? Dan Nabi tak boleh makan sedekah. Lagi Nabi tidak mewarisi dan Nabi tidak diwarisi. Adapun kamu kata Nabi SAW tinggalkan keluarga dia merempat, perkataan kamu tu 10 kali salah, 1,000,000 kali salah. Keluarga Nabi SAW tidak pernah merempat pun selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi mana tidak seperti mana yang dianggap macam tu. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tak biarkan keluarga Nabi macam tu. Bahkan mereka ni Ahlul Bait, keluarga Nabi yang dimuliakan. Kan? Jadi gitu. Bukan mana mereka biarkan para sahabat. Ini semua gambaran daripada Syiah. Syiah menggambarkan bahawa para sahabat ni mereka menganiaya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran daripada Syiah yang hidup mereka ni, agama mereka adalah agama pembohongan. Agama mereka A sampai Z bohong. Nah, itu dia agama Syiah tadi. Tapi sedih sekali lah. Kan, dulu cerita Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah ni, ketika Sudais masuk ke Malaysia, mari melawat Malaysia, kan, macam-macam mereka kata, ini menyuntik fahaman Wahabi bah. Tapi bila Syiah masuk main melawat Malaysia, diam, tak kata apa. Nampak sangat mereka tu Syiah. Atau pro kepada Syiah. Kalau tidak ke, ni menyuntik fahaman Wahabi dan sebagainya, perlu di macam-macam lah. Kan, Pak Mihan, tak tahulah siapa tu. Kan, dia cakap macam tu. Tapi Syiah ni main, tak ada apa salah, diam je. Mungkin ada apa-apa kot. Memang ada apa-apa lah. Sebab Tok Guru dia sendiri, Saqaf Hasan tu Syiah. Kan, saya sendiri dengar syair dia, syair Hasan Saqaf tadi memuji Syiah. Saya sendiri dengar dengan telinga saya. Nah, lepas dia debat dengan Syekh Adnan Ar-Ur tu, dia masuk masa tu paltak. Dia paltak yang hak Syiah punya, dia puji Syiah. Sanjung ulama-ulama Syiah tu semua tadi kan. Ni dia. Manusia yang diagung-agungkan tu, rupanya depa ni mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tu cerita dia. Baik. Jadi tak betul lah dakwaan mereka tadi, tak betul lah. Jadi kita kena ada jawapan lah. Ada yang khusus untuk Nabi SAW. Itu khusus untuk Nabi. Sebab Nabi kata, nahnu ma'asyarul anbiya. Kami para Nabi, lam nuris wala naris. Kan? La narithu wala nurathu.
Kami sekalian para anbiya alaihi wassalatu wassalam tidak mewarisi, tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Maksud ma taraknahu sadaqatun. Apa yang kami tinggal itu adalah sedekah. Tak, jadi ahlu keluarga Nabi tak boleh makan sedekah. Kalau hadiah mereka boleh makan, tapi sedekah mereka tak boleh makan. Tak kira lah sampai hari ni lah. Kalau dia tahu dia keturunan Nabi SAW, maka dia tak boleh makan sedekah. Oh, susah. Sebab tu dia letak kot nama keluarga ni Sayyid ke apa ke. Kadang-kadang Sayyid tipu pun ada juga. Kan? Syiah dia ramai sekali Sayyid ya. Terutamanya di antara anak-anak yang dilahirkan pada malam. Hasil malam nikah mut'ah malam 10 Muharram. Bila? Malam tadi ya. Malam 10 Muharram kan? Anak hasil pada tu dia akan namakan Sayyid. Sayyid. Gitu. Itu cerita dah. Jadi Syiah ni macam tu lah. Maknanya anak yang bapa dia 50 orang. Amna 50 rajulan. Tak tahu siapa bapa dia. Kan? Muta'ah ni berluasa. Tak tahu siapa bapa dia. Gitu. Ibnu Khamsin lah. Ibnu Khamsin. Anak 50 orang. Tak tahu siapa bapa dia. Itu cerita dia. Jadi pengajaran daripada hadis itu juga bahawa kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesabaran ahlu baitihi, keluarganya di atas kesempitan hidup dan memadai dengan yang sedikit. Jadi Allah Azza wa Jalla dah bagi pilihan. Sebab tu isteri-isteri Nabi ni radhiyallahu anhunna adalah manusia terpilih lah. Sebab Allah dah bagi pilihan dekat mereka dalam surah Al-Ahzab ayat 28 ayat 29 tu kan. Allah kata, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Hai Nabi SAW, katakanlah kepada isteri-isterimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kamu inginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan dunia. Kan, biasalah orang perempuan dia nak pakai ni, nak pakai ni. Kan, dia nak pakai yang perhiasan kan. Begitu. Jadi kalau kamu nak yang tu, Nabi kata, fata'alaina, mari. Fata'alaina umatti'kunna. Allah Ta'ala suruh Nabi kita kata dekat isteri-isteri dia, kalau kamu nak macam tu, nak dunia dan perhiasannya, datanglah ke sini, fata'alaina umatti'kunna, aku akan beri benda itu kepada kamu, wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan bebaskan kamu dengan cara yang baik. Kalau nak kan? Okey, silakan. Pintu rumah terbuka. Macam tu lah, silakan. Maksud cerai lah. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, kalau kamu nak Allah, kamu nak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kamu nakkan syurga di negeri akhirat, fa innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda lil muhsinati, Allah Ta'ala sediakan untuk wanita-wanita yang baik ini, okay? Min kunna, daripada kalangan kamu, ajran azima, pahala yang sangat besar. Dipilih Allah dan dipilih Rasulnya dan dipilih syurga di negeri akhirat. Itulah dia isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhu. Sebab ada seorang isteri Nabi kan, ada nama apa? Yang Nabi nak ceraikan dia kan? Saudah binti Zam'ah. Kan? Tak ingat. Nabi nak ceraikan dia, tapi dia kata, tak payah ceraikan saya. Giliran saya pergi kepada, berikan giliran saya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kerana nampak di sana. Dia nampak yang di akhirat. Jangan ceraikan saya, jangan. Kan? Tak ada giliran saya pun tak apa. Jadi dia title isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu masih ada sampai macam itulah. Dia pun nak kelebihan, dia pun nak jadi isteri Nabi di dunia dan di akhirat. Sebab tu dia panggil Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Mana boleh nikah dengan mak kita? Tidak halal bagi seseorang pun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana depa isteri Nabi dunia dan akhirat. Adapun wanita-wanita hari ini, mungkin suami dia di dunia hak ni, akhirat suami dia hak lain. Wallahu a'lam. Kalau kita tahu, ya aku nak duduk dengan suami aku juga, sanggup. Suami mati umur dia 30 tahun, umur 70 tahun tak nikah lagi. Kenapa? Kerana nak tunggu jumpa dengan suami dia. Hang tahukah suami hang masuk syurga kali hang? Tahu ah? Tak tahu, menikah tu duduk seorang-seorang. Saja aku tak menikah, ikut suka hang lah, tak mahu tak apa. Tapi jangan anggap kata nak jumpa balik, kan, nak jumpa balik
Belum tentu kita boleh jumpa, mana kita tahu. Mungkin maknanya dia ni kuat amal ibadat dia apa semua, dia berada di syurga yang tertinggi. Dahak suami ni berada di syurga yang paling bawah. Bekas suami tadi kan. Sebab tu bila seseorang kematian suami, dia ada iddah. Macam orang cerai lah. Kan? Cerai ni maknanya dia panggil 3 kali apa? 3 kali suci kan. Tu. Tapi kalau iddah wafat ni, iddah tu iddah raj'i. Iddah raj'i boleh rujuk lagi masa cerai hidup. Kan? Tapi kalau iddah wafat nak rujuk apa dah? Tak ada rujuk dah. Kan? Maknanya bila habis iddah 4 bulan 10 hari tu, habis iddah tu, maknanya dia bukan mahram kita lagi dah. Tapi memang dia tak hidup pun. Maknanya cerita habis dah, kita dengan dia tak ada dah. Bukan suami kita lagi. Ustaz, dulu suami saya, suami makcik bila mati dah, habis iddah dah, bukan suami makcik lagi dah. Dah habis iddah dah. Iddah ni dia habis penamat, tak dah. Itu cerita dia. Ada pun kenangan-kenangan. Biasalah kenangan lama tadi kan. Kenangan bersama tu lah, tak kisahlah tu. Dah jadi saudara se-Islam. Kita boleh doakan dia. Sebab kita dengan dia dah putus sebagai hubungan mahram tadi kan. Putus lah. Tinggal anak-anak lagi lah. Sebab tu dia mati, dia tinggal apa? Lah dia tak sebut tinggal isterinya yang soleh. Anak yang soleh lah. Cumanya mak ibu-ibu ni nak kena push anak-anak tadi kan. Hang doa kat pak hang tau. Hang dah wakaf sedekah-sedekah wakafkan untuk pak tau. Kan? Jadi ingatkan anak-anak tadi tentang itulah bapa depa tadi kan. Dan kita ni doalah sebagai saudara muslimin. Boleh doa khusus untuk dia, tak ada masalah apa. Boleh. Baik. Kemudian pengajaran hadis sama dengan yang sebelum ni, harus muamalah dengan orang-orang kafir, kan? Itu kecuali pada perkara yang diharamkan lah. Gitu. Lagi harus menggadai senjata dan alat-alat perang tadi, kan? Gadai kepada orang kafir, tapi bukan kafir harbi lah. Kafir zimmi. Kafir zimmi ni yang berada di bawah taklukan pemerintah muslimin lah. Harus. Tapi kafir harbi tak boleh lah. Dia guna tu sekarang kita balik. Gitu. Baik. Hadis ni juga menjelaskan bahawa ahli zimmah, kafir zimmi ni, mereka ni berhak juga. Hak mereka tadi tak boleh kita nak cemari lah. Tak boleh kita nak rampas, nak zalimi hak dia, tak boleh. Dosa. Sebab tu Nabi kata siapa yang bunuh muahid ni, akan Nabi berlepas diri daripada dia lah. Masuk neraka juga lah. Orang bunuh kafir zimmi ni masuk neraka. Gitu. Kemudian cerita pasal bai' bi thamanin ajil, beli barang bayar kemudian. Itu pengharusan dari sudut hukum fiqh macam tu lah. Kan? Beli barang ambil dulu, bayar kemudian. Boleh. Itu cerita. Ini antara pengajaran daripada hadis ni lah. Kemudian hadis yang seterusnya. Baik, ada pengajaran di sini ya. Satu pengajaran juga, hikmah. Hikmah, Nabi SAW tidak pergi menggadaikan barang tadi kepada sahabat-sahabat. Kan ada sahabat-sahabat yang kaya, yang ada duit. Kenapa Nabi tak pergi jumpa sahabat-sahabat untuk gadai supaya Nabi dapat makanan untuk keluarga dia? Okay. Jadi hikmah dia, di antara dia untuk mengharuskan, untuk menjelaskan tentang keharusan. Harus. Kalau tak ada hukum ni, maka kita tak buat lah. Kita takkan cari orang kafir untuk pinjam apa semua tadi kan. Tapi nak cerita kata harus. Ataupun pada waktu itu para sahabat ni depa tak ada makanan yang lebih daripada hajat depa. Maksud cukup-cukup untuk keluarga dia makan. Sebab tu Nabi tak pergi jumpa sahabat-sahabat tadi. Mungkin ihtimal macam tu. Dia pertanggungkan macam tu. Ataupun Nabi takut depa ni tak mau ambil. Bila Nabi nak gadai ni kan barang tadi untuk ambil makanan, sahabat-sahabat tentulah tak mau ambil. Nabi takut macam tu. Atau diihtimalkan macam tu. Cara ni lah. Kan? Orang tengok ustaz
Ustaz nak beli barang. Oh Ustaz, tak payahlah. Mana boleh tak payah. Mana hang buat pakai modal juga. Macam mekanik ke apa kan. Repair kereta. Oh Ustaz, repair berapa kena ni? Tak payahlah Ustaz. Pasal apa tak payah? Pasal aku Ustaz hantar ambil duit. Kan? Betul Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani dia pergi kereta dia rosak. Satu mekanik. Tengok Syekh Albani, Syekh kan. Repair kereta. Tak payah Syekh, saya bayar semua tanggung. Hang tak mau ambil duit aku pasal aku Albani kan? Ambil. Macam mana hang tulis berapa harga barang ni? Biasa orang bagi banyak mana? Terpaksa ambil. Sebab hang tak mau ambil sebab aku ni Albani. Hang tak mau ambil sebab aku ni ustaz. Kita ke? Kan? Mana pucuk dia cerita ulang mendatang. Percuma. Kan? Hak nak ambil satu tu pergi ambil 5. Ambil 5. Itu cerita dia. Tengok macam. Apa ni? Gitu. Baik. Tu di antara. Okey, boleh ha. Bateri habis. Di antara hikmah lah, di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cari sahabat lah. Kan? Gitu. Hadis yang seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu 70 min ahli suffah. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah melihat 70 orang ahli suffah dan dia juga seorang daripada ahli suffah. Ma minhum rajulun alaihi ridaun. Tak ada seorang pun di kalangan depa ada rida. Rida ni kain yang letakkan di atas bahu ni lah. Kan? Yang letak kan? Atas bahu ni kain selimut ke apa ke? Selimut. Imma izarun wa imma kisaun. Sama ada izar. Izar ni kain yang daripada pinggang sampai ke bawah lah. Sampai ke betis ataupun sampai ke buku lali. Izar. Ataupun kisak. Kisak ni boleh selimut satu badan lah. Kisak ni boleh selimut satu badan. Atau yang tu ya. Sama ada izar ataupun kisak. Qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfa saqain. Dan mereka ikat izar ataupun ridak tadi kan di leher. Ikat di leher. Begitu. Pasal apa? Pasal nak tutup badan lah daripada sejuk lah pola kan. Tapi bila tutup yang atas ni, bawah ni sampai ke lutut, sampai ke betis ni lah. Yablughu nisfa saqain, yang sampai kepada separuh betis. Kalau ikat dari pinggang sampai ke buku lali, dia tarik naik atas sikit sampai ke separuh betis. Gitu. Wa minha ma yablughul ka'bain, yang sebahagiannya sampai ke buku lali, iaitu panjang sikitlah. Fayajma'uhu bi yadihi, dan dia himpun. Dia ikat di leher, kemudian dia pegang yang ni, tarik. Selimut macam tu lah. Pasal apa? Dia kata, karahiyata an tura auratuhu, kerana apa? Kerana takut orang nampak aurat dia. Sebab tu dia buat macam tu. Maknanya tak ada baju dalam dah. Kita ni berapa lapis pakai ya? Ustaz. Ada jubah, ada t-shirt dalam, singlet, ada seluar, lagi dalam pun ada seluar juga. Lepas tu sorban, kopiah, sorban balut di kepala. Kalau tarik sorban daripada sini sampai ke pintu tu, balut tu jadi besar. Lepas tu pula kain besar macam ni, penutup meja ni, lipat-lipat letak di atas bahu. Berapa lai di badan dia. Ada lagi jubah lagi, tengok jubah atas jubah tu, jubah yang tak ada butang tu kan, bubur satu lagi jubah tu. Cuba kira ada berapa lapis pakai dia. Tak panas sebab apa? Duduk dalam aircon kan, keluar duduk tengah panas tu memang gelabah kan. Atau memang tak panas sebab apa? Bila dah pakai tebal ni peluh jadi baju jadi basah, lembap, sejuk. Mungkin jugalah. Tu nak cerita. Macam mana dia kata ni sunnah. Kan? Macam tu kah cara Nabi Islam pakai? Macam itulah para sahabat. Macam tu kah para sahabat pakai tadi kan? Membazir. Kan? Sampai 3-4 lapis baju. Tak membazir nama dia. Sat lagi sampai di masjid sembahyang zuhur, sebelum sembahyang isyak maghrib, sat lagi dia turunkan dia punya ridak ni, letak di atas kapek tu. Untuk ustaz ni ada sejadah khas. Dan atas sejadah ada sejadah lagi pula. Dia bawa sendiri daripada rumah.
Oh, pasal apa? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Dulu kita tak tengok kan, 4-5 tahun lepas kita tak nampak ustaz-ustaz duk galas. Duk galas apa? Selendang atas bau ni. Lah ni boleh kata semua ustaz. Saya ada lah. Kan? Ustaz Ihsan Taklim tak lah. Tak ada seorang pun. Ustaz Ihsan Taklim. Kan? Letak atas ni. Itu cerita dia. Ya, Nabi SAW ada kain tu. Tapi kadang-kadang baju tak ada. Tak ada baju. Untuk apa ni? Untuk buat bantal. Tidur qailulah tengah hari. Untuk, apa nama? Kibas. Bersihkan tempat dia tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nak bersih apa? Memang tempat bersih dah. Tekan tempat tu kan. Tebal 5 inci. Tu cerita dia. Ni nak cerita sahabat ni macam tu. Kenapa dia himpun kain tadi kan? Kerana orang tak mau orang tengok aurat dia. Sebab macam tu sekali. Radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nak cerita di awal Islam macam itulah. Di awal Islam. Tapi bila maknanya Islam dah menang tadi, mana adalah pakaian apa tadi kan? Makanan cukup, pakaian semua. Sebab tu Nabi kata pula. Kan hadis kita baca lepas kan? Hadis Abu Ubaidah bawa balik makanan daripada apa nama? Daripada mana? Daripada Umman. Daripada Umman tu kan? Gitu. Jadi Nabi kata, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Aku bukan takut kamu jadi fakir. Aku sikit pun tak takut kamu jadi fakir. Kan? Walakin akhsha alaikum akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Kan aku takut diberikan kepada kamu kemewahan, kekayaan. Masing-masing sibuk dengan kemewahan dan kekayaan dia. Agama tinggal, lupa. Macam kita hari ni lah. Kan? Zaman hari ni macam tu lah. Jadi hadis sebenarnya dah lepas dalam bab az-zuhud cerita dia. Baik, kita baca hadis yang seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana firashu, adalah firash hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min udmin, daripada kulit. Tempat Nabi lapik tidur tu kan, sallallahu dibuat daripada kulit. Hashwuhu lifun, yang mana di bawah kulit tu diletakkan kulit apa nama pokok kurma tu. Dia panggil apa? Qishrun nakhal. Kan apa nama pelepah-pelepah kurma tu kan, yang tu di apa? Dipotong-potong ni dicincang-cincang, dia lembut. Letak bawah kulit tadi supaya lembut tempat tidur tadi lah. Gitu sallallahu alaihi wasallam. Macam tu lah lebih kurang. Kan sabut. Dia panggil qishrun nakhal, qishru nakhal, kulit kurma, kulit pokok kurma tu. Takkan kulit pokok kurma yang keras tu. Mungkin dia punya apa? Pelepah-pelepah dia, ataupun sabut di tengah pokok tu kan. Mungkin juga. Gitu dia panggil hashu leaf tu panggil leaf. Jadi pengajaran hadis jelaslah cerita tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ni redha dengan yang sedikitlah pada pakaian dia, hamparan dia, kan? Tempat tinggal dia sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, kunna julusan, kami pernah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a Rasulullah sallam, idh jaa rajulun minal ansar, tiba-tiba datang seorang lelaki daripada al-ansar. Fasallama, lalu dia bagi salam. Fasallama alaihi, dia bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma adbara al-ansariyu, kemudian dia pun pergi. Dia bagi salam, dia pun pergi. Faqala Rasulullah sallam, bila dia dah beralih pergi orang tadi, Nabi kata, ya akhal ansar, wahai saudara al-ansar, kaifa akhi Sa'd bin Ubadah, bagaimanakah saudaraku Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu? Faqala salihun, dia kata sihat, baik. Gitu. Maksud dia demam. Kan Sa'ad bin Ubadah waktu tu dia demam, sakit. Lepas tu Nabi tanya, "Alah, macam mana dia sekarang?" Salih. Tafaul. Man salih ni baik insya-Allah, gitulah. Kan? Faqala Rasulullah SAW, "Man ya'uduhu minkum?" Siapa nak ziarah dia daripada kalangan kamu? Siapa nak ikut? Kita pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah. Faqama, maka Nabi pun bangun. Wa qumna ma'ahu, kami pun bangun bersama dengan Nabi SAW. Wa nahnu bid'atu asyara, kami lebih kurang 10 orang lebih lah. 10 orang ke atas. Ma alaina ni'alun, seorang pun tak ada kasut. Kasut tak ada.
Kita hari ni kasut saja pun 1,000 lah. Kasut saja. Tak kira hak atas itu, hak bawah duk pijak tu. Hak duk atas kepala, atas badan tak kira lagi. Paling kurang 400-500 lah. Kan? Kasut tanya berapa? 3 lebih lah. 3 lebih berapa? RM3.5 lah. Mana ada kasut RM3.5? 3K dia kata. Allah, kasut apa 3K ni? Kulit apa? Kan? Kulit boya tembaga apa? Kan kulit boya mai. Kan? Mai. Gitu. Wala khifafun, tak ada khuf pun. Kasut pun tak pakai, khuf pun tak ada. Khuf ni sesuatu yang tutup kaki sampai ke buku lali ni kan, tu khuf. Wala qalanisu, tak ada kopiah. Kopiah tak ada. Qalanis ni jamak kepada qalansuah yang letakkan di atas kepala ni kan. Dia ni berbeza-beza ikut tempat dan masyarakat lah. Kalau sebelah mana pakai tarbus kan, yang tinggi tu. Mesir ke mana ke? Di tempat kita ni pakai kopiah putih macam ni. Ataupun songkok hitam tu. Kalau di Indonesia sekarang, yang hitam tu tinggi sikit kan. Macam Dr. Abdullah pakai tu. Tinggi sikit. Gitu. Jadi dia tak kisah tutup kepala tadi kan. Benda ni maknanya kita kata syimatul ulama lah. Syimatul ulama ni maknanya pakaian para ulama tu ialah. Kan? Gitu. Tak ada pakai. Maknanya Nabi pun tak pakai juga. Sallallahu alaihi wasallam. Kan sebab apa dia kata ma'alaina ni'alun. Tak ada atas kami ni'al, kasut, tak ada apa semua tadi. Wala qumusun, qumus ni yang jubah tadi lah. Qumus ni jubah yang kita nak pakai ni qamis. Qamis ni kan. Gitu. Dia yang ada tadi izar apa semua tadi lah. Izar yang ikat di bawah sampai ke kaki tadi kan, pinggang sampai ke bawah tu. Namshi fitil kasibakhi, kami berjalan di atas pasir-pasir panah ni. Kita pasir. Sibah ni al-ardu, bumi yang tidak menumbuhkan rumput kecuali sikit sangat. Tanah pasir ya. Pasir. Ardul maluhah gitu. Hatta ji'nahu, sehinggalah kami sampai ke rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Al-Khazraji, daripada kaum Khazraj lah ni. Fasta'khara qaumuhu min hawlihi. Jadi dia ni ketua kabilah lah. Ketua kabilah. Jadi ketua kabilah ni kaum dia marilah duduk ziarah, duduk tegak tengok kan. Jadi gitu. Orang ziarah keluar masuk lah. Bila depa tengok Nabi SAW sampai, depa pun undurlah ke belakang. Kaum ni tadi kan, yang duduk dekat dengan Sa'ad bin Ubadah pakai undur lah sebab Nabi masuk. Depa pun undur. Hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pun mari mendekatlah. Wa ashabuhu allazina ma'ahu, dan para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pengajaran daripada hadis ini? Hadis dalam bab ni lah. Bab fadlul ju'. Yang pertamanya, kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari ilmu, belajar dengan Nabi tadi. Hirsus sahabah. Sahabat ni ambil berat sungguhlah untuk duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi dekat luar ya, tak ada. Nabi tak pernah duduk seorang-seorang. Bila Nabi keluar daripada rumah, pintu rumah dia ada je orang ikut. Ada je orang ikut. Sebab apa? Sebab nak ambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil ilmu, ambil hadis. Hadis apa dia? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, ya kan? Sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok, nak tiru. Gitu. Itu dia. Yang kedua, nak cerita tentang kezuhudan para sahabat pada pakaian lah. Tentang pakaian tadi kan. Kita hari ni mau tak? Kalau kita nak pakai baju yang berlubang-lubang sikit tu, lepas tu kita tampung sini. Kan? Mungkin orang kata, nampak sangat nak menunjuk susah tu. Kan? Nampak sangat nak menunjuk susah. Padahal kawan ni dia memang jenis tu kan, suka, tak masalah apa. Kan dia tak suka nak beli baju banyak kan. Ni sampai almari dah habis dah, penuh dah. Beli lain, order. Okey, hantar satu almari ya. Maknanya nak bubuh baju lain pula. Banyak sangat baju. Para sahabat ni macam tu keadaan. Tak cukup pakaian pun. Tak cukup. Dan kesabaran mereka tadi di atas hidup yang susah lah. Maknanya kita nak gambar macam mana para sahabat ni radhiyallahu anhu kehidupan depa. Depa ni taklif sikit. Taklif sikit maknanya
Tak macam kita. Kita ni kalau nak keluar rumah, kita tengok cermin dulu. Kan? Tengok dulu. Betul-betul kalau hak muslimat tu tudung ni sengit sikit. Betul. Kawan duk tunggu dalam kereta lama dah. Duk tin 3 kali tin dah. Sat. Nak bawah dagu tergantung lagi. Jadi macam tu kan. Jadi maknanya para sahabat ni aqallu taklif mana tak berat macam kita, tak susah macam kita. Kalau orang lelaki pula takkan nak keluar macam ni, baju nak kena bagi tajam-tajam tepi ni. Kan? Dia panggil apa? Kan? Sai apa? Kan. Nak kena tenyeh-tenyeh dulu. Kan? Pisau, kasut tu kiwi tu. Kopiah pun kiwi kot, kopiah hitam tu. Brus, bagi hilang abu. Itu taklif. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata apa? Ayyuhan nasu man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Wahai manusia, siapa di kalangan kamu yang nak ikut, hendaklah ikut manusia yang telah meninggal. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum abarru hadhihi qaumun ikhtarahum Allah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Mana dia kata hum abarru hadhihi ummati quluban. Manusia yang terbaik hati di kalangan umat ini. Yang terbaik hati mereka. Wa aqalluha takallufan. Sangat sedikit taklif mereka. Dia pun tak susah macam kita. Duk fikir dah. Dia pun mudah. Hidup dia pun ni mudah pada sahabat radhiyallahu anhu. Sangat mudah. Itu cerita dia. Lagi pengajaran daripada hadis ini, barang siapa yang mendatangi satu kaum, hendaklah mulakan dengan salam sebelum kalam. Mulakan salam sebelum kalam. Bagi salam dulu sebelum cakap lah. Assalamualaikum, baru cakap lah. Gitu. Inilah dia sunnah Nabi SAW. Lagi pengajaran daripada hadis seharusnya, semestinya bagi seorang ketua itu dia mengambil berat tentang orang bawahan dia lah, ataupun rakyat bawahan dia, masyarakat bawahan dia. Kalau ketua kampung, dia kena selalu ronda kampung lah. Ronda tengok kau ni susah, ada makan ke tak ada makan ke apa ke, kan demam ke sakit ke semua. Sebab apa? Sebab dia akan disoal tentang orang yang di bawah tanggungan dia. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kan? Kamu semua akan ditanya tentang siapa yang kamu jaga tadi. Tanya tentang kedudukan mereka, macam mana kehidupan mereka, gitu. Kemudian lagi hadis ini juga menyaksikan bahawa Nabi SAW mensaksikan keimanan bagi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi kata, akhi, saudaraku. Bagaimanakah saudaraku? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ada cerita berkenaan Sa'ad bin Ubadah ni. Sa'ad bin Ubadah ni, ketika Nabi SAW wafat, dia di antara yang maknanya tersyih, dia minta untuk dilantik sebagai khalifah, ketua lah. Daripada kami satu khalifah, daripada Ansar satu khalifah, dan daripada Muhajirin satu khalifah. Jadi Umar marah lah. Umar ada dalam perkataan-perkataan tu kan, cerita dia gitu. Mana boleh gitu, al-khalifah daripada Quraisy. Ada hadis yang bekas sebut lah, khalifah daripada Quraisy. Jadi Muhajirin lah. Cerita dia panjang lah. Akhirnya dia ni mati. Ada qaul-qaul, riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa dia mati dibunuh oleh jin. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala dia tak mensahihkan riwayat tu lah. Ada banyak riwayat menyebut Sa'ad bin Ubadah dia mati kena bunuh qatalathul jin. Ketika dalam satu riwayat sebut ketika dia buang air kecil, dalam keadaan berdiri, lepas tu jin panah dia dengan panah kena di hati dia, di jantung dia, mati dia. Tapi yang riwayat sebut kata dia dibunuh oleh jin tu, Syekh Albani saya baca tu maknanya dia tidak mensahihkan riwayat tu lah. Tapi memang sepakat ulama mengatakan dia mati dalam bilik air ketika mandi. Ketika dia mandi itu dia wafat radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah. Ada cerita panjang lah berkenaan dengan tu. Kemudian dianjurkan menziarahi orang sakit lah, dan mengajak. Sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan kita. Okay? Jom, siapa nak pergi ziarah kawan kita sakit. Itu adalah sunnah. Jadi kalau kita tak tahu orang sakit, macam mana kita nak pergi ziarah kan? Jadi bolehlah bagi orang sakit tu, dia nak bagi tahu kepada kawan dia bahawa dia sakit. Supaya apa?
pertama kawan dia doakan untuk dia. Kalau orang tak tahu kita sakit, macam mana orang nak doakan untuk kita? Kan syafakallah tahurun insya-Allah. Jadi buat apa kita mungkin tak tahulah. Ada sesuatu di sebaliknya, dia rahsiakan dia sakit ke apa, wallahu aalam. Kan? Tak tahulah. Takut dia fikir menafikan kesabaran ke apa, tapi tak. Kan? Supaya apa? Kita niat kata supaya orang boleh doakan kita bila kita sakit tadi. Bukan bila kita cerita ke orang maknanya kita tak sabar. Cerita pada orang kita sakit tu bukan makna menafikan kesabaran, tapi kita nak dia doakan untuk kita. Kurang-kurangnya dia doakan supaya kita ni sabar. Dia bagi semangat pada kita. Sabarlah, Allah uji kamu. Allah sayang kamu ni. Allah uji kamu dengan gini-gini, insya-Allah. Nak cuci dosa ni, kita pun nak semangat balik kan. Semangat balik. Cerita dah. Dan dianjurkan bagi orang yang bertanya, orang yang ditanya tentang orang sakit. Macam mana anak awak yang sakit tu, macam mana? Alhamdulillah, salih. Baik. Baik. Kan? Boleh. Kata, walaupun dia masih sakit lagi, kita kata, baik. Baik, insya-Allah gitu. Salih. Macam tadi lah, sahabat tadi kata, salih. Macam mana Nabi kita sahabat Ubadah, macam mana dia kata, salih. Gitu. Kemudian dianjurkan bagi kita ni melapangkan tempat duduk lah bagi orang yang ziarah tadi. Orang yang duduk lama di situ, lapangkan tempat duduk orang yang baru untuk orang yang baru datang. Itu contoh dah. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Imran bin al-Husayn radhiyallahu anhuma 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu sabdanya, khairukum qarni, sebaik-baik kamu adalah generasiku. Qarni dengan makna generasi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang selepasnya, yakni generasi tabi'in. Sahabat, kemudian datang generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang selepas mereka itu tabi'in. Qala Imran, berkata Imran, fama adri, aku tak tahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marrataini aw thalathan, sama ada Nabi kata 2 kali ataupun 3 kali. Thumma yakunu ba'dahum, kemudian selepas mereka qaumun, akan datang satu kaum yashhadun, yang menjadi saksi, mempersaksikan, wala yustashhadun, dan tak diminta untuk menjadi saksi. Sebab apa? Sebab apa mereka tak diminta untuk jadi saksi? Sebab depa ni maknanya tidak amanah. Kan? La yubaluna biha, maksudnya yastahiyuna bi amri syahadah, depa pandang remeh tentang perkara saksi ni, jadi saksi ni. Ya yashhaduna bizur, jadi saksi palsu pun ada. Kan dia jadi saksi, saya jadi saksi sanggup, tapi saksi bohong, saksi palsu. Dan sebahagiannya mereka ni minta jadi saksi padahal dia ni bukan ahli sebagai saksi pun. Kerana apa? Kerana ada sifat-sifat lupa, lalai, dia tak apa? Dia tak perkara tu, maksud dia tak sabit, tak tetap. Maksud dia ni was-was. Kod. Mana bila ada kod tu, mana orang ni tak boleh diambil sebagai saksi walaupun dia minta nak jadi saksi. Saya rasa kod macam ni, kod. Kod banyak sangat kan. Sekali kod pun tak boleh dah. Gitu. Ada qaumun yashhadun wala yustashhadun, tak diminta menjadi saksi. Dan sebahagian mereka sebelum diminta jadi saksi, dia angkat tangan untuk jadi saksi dah. Gitu. Kata Ibn Jauzi rahimahullah, dia kata apa? Al-murad yang dimaksudkan dengan ni yashhadun wala yustashhadun, al-murad annahum la yatawarra'un, depa ni tidak wara' lah, tidak mengambil sikap wara', kan? Wala yastahinuna bi amri syahadah wal yamin, dan depa ni ambil mudah tentang urusan apa? Kesaksian dan urusan sumpah tadi kan. Depa ambil mudah. Ambil Quran, tak sumpah atas Quran. Nabi tak pernah duk ajar mudah macam tu. Cari Quran tak tangan sumpah di atas kitab Al-Quran tadi kan. Tapi tak pernah ajar benda kan. Hari ni benda pelik-pelik depa duk buat. Gitu. Wa yakhunun, dan mereka ni khianat, diberi amanah khianat. Wala la yu'tamanun, tidak amanah lah, tidak amanah.
Wa yanzirun wa la yufun, dan mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Aku kalau boleh ni aku nak buat gini tapi tak buat pun. Wa yadhharu fihi musiman, dan zahir di kalangan mereka ni orang-orang yang gemuk-gemuk. Siman. Tapi maknanya di sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dia kata dalam bab ni dia kata al-wasf ar-rabi' ni kasratus syaham wal laham ni, maknanya banyak daging dan banyak lemak ni, hadzal hadis muskil. Hadis ni payah sikit dia kata. Lianna kana zuhur siman, dia kata zahirnya badan gemuk-gemuk ni laisa bi ikhtiyaril insan, bukan dengan sebab ikhtiar kita. Kan? Sebab semua orang bukan jadi gemuk. Mungkin dia jenis hormon dia banyak apa semua. Dia makan tak banyak. Makan sepinggan pun tak habis. Tapi dia jadi macam tu. Jadi besar badan kan. Jadi besar. Badan dia cepat besar. Lah kali dia merangkak atas lantai. Tak boleh jalan. Merangkak pun tak boleh dah. Besar sangat. Ada kata. Ya. Niat ni sesuatu yang terlintas di hati kita. Kita nak buat sesuatu dan kita buat. Itu niat. Kita buat ni. Sedang buat. Itu niat. Kan? Terlintas suatu di hati kita. Kita sengaja lintaskan. Sengaja lintas dalam hati kita nak buat benda ni, nak buat benda ni. Niat tadi. Bersama dengan gerakan kita nak buat tadi. Terus nak buat tadi. Itu niat. Adapun nazar. Nazar ni sesuatu yang kita nak. Benda tu. Kita nak sesuatu. Tapi kerana nak sangat kepada tu, kita kata, kalau aku dapat benda ni, ya Allah, aku akan buat ni. Itu nazar yang kedekut. Nazar orang bakhil. Dia memang lafaz lah, ya Allah, kalau engkau berikan kepada aku ni, aku bernazar untuk sembelih kambing kau. Kan? Malah dia kena buat lah tadi. Dia kena laksanakan nazar dia. Dalam hati tak dilafazkan. Hanya panggil baru, orang kata apa, beringan dia. Dia baru berangan nak buat kan. Nazar ni bila kita dah jazam, tersebut, dah keluarkan daripada hati kita tadi. Memang kita nak buat. Ya Allah, aku kalau anak aku lulus SPM ni, kan, aku nak tumbang kerbau 3 ekor umpamanya. Kan? Jadi dia nazar, maka dia kena buat tadi. Dia janji dia dengan Allah Ta'ala. Tapi itu nazar yang kedekut lah. Nazar yang tak kedekut macam mana pula? Ya Allah, aku bernazar padamu, besok aku nak tumbangkan 3 ekor kerbau aku ni. Wajib dia buat, kena tumbang. Tumbang tu maksud sembelih lah, bukan bagi lembu tu, kerbau tu jatuh. Kan? Maksud dia sembelih lembu, kerbau 3 ekor dia sayang tu kan. Tu wajib dia buat. Itu nazar yang baik. Nazar yang dapat pahala. Esok ya Allah, aku bernazar, aku nak duduk di Yayasan Taklim daripada pukul 10 pagi sampai tutup Yayasan Taklim. Dia kena buatlah nazar tu esok tu. Pasal apa makcik tak balik lagi? Kelas tak ada dah. Makcik dah bernazar. Tunggu saat makcik bernazar sampai petang, sampai lagi Yayasan Taklim tak tutup, makcik nak duduk di sini. Saya nak tutup dah ni makcik. Nak tutup dah kan? Alhamdulillah. Boleh makcik balik. Tu nazar. Nazar nak duduk, nak belajar lah maksud dia kan. Sebab ada kelas lagi. Kan gitu. Nazar dia kena buat. Kena apa? Kena laksanakan nazar dia tadi. Nazar yang kedekut macam tu lah. Tak akan buat melainkan bila dapat. Itu nazar yang kedekut. Baik. Itu cerita dia. Maksud zahir. Maksud, kerana ialah benda, maksud Nabi sebut hadis ni. Dan zahir di kalangan mereka orang-orang yang gemuk ni bukan maksud celah. Bukan maksud celah. Itu maksud dia nak cerita kata. Maknanya. Apa yang akan berlaku pada generasi yang seterusnya. Tak sebenarnya orang yang badan besar, yang gemuk, lemak banyak tadi, itu tercela, bukan maksud gitu. Kan? Tapi kalau Syekh Ibn Utsaimin dia kata, dia cantik, dia kata di sini, dia kata, tapi kalau dia tu saja nak menggemukkan diri dia dengan ikhtiar dia sendiri untuk gemukkan diri, itu yang maknanya yang mazmum, itu yang tercela. Itu saja kan. Dia kata untuk naikkan berat badan ni aku kena buat ke ni. Mungkinlah dia nak masuk apa? Jahat. Tu. Tunjuk badan kat orang tu. Tunjuk badan kat orang tu lah. Bina badan tu kan. Bina badan tu. Tu mana itu yang tercela lah. Itu tercela. Kan? Besi boleh angkat begitu berat. Tapi tangga masjid pun tak larat nak naik. Tu. Itu di antara apa yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin lah. Benda yang kita kata bukan pilihan kita. Macam ada orang pendek, ada orang tinggi, ada orang cerah, ada orang gelap, ada orang coklat, kelabu, asap dan sebagainya. Bukan pilihan kita kan.
Itu bukan pilihan kita. Begitu juga dengan kegemukan tadi. Wa yadhharu fihim as-siman. Muttafaqun alaih. Baik, pengajaran daripada hadis ni apa dia? Dia kata di sini kelebihan generasi 3 generasi awal umat ini. Sebab Nabi sebut kan, sebaik-baik generasiku, kemudian selepasnya, kemudian selepasnya. Jadi kelebihan ni pada apa? Kelebihan pada kefahaman lah. Faham agama tadi. Sebab apa? Sebab mereka duduk dengan Nabi SAW. Mereka faham agama tu begitulah. Kalau tak faham, mereka tanya Nabi SAW. Jadi kefahaman mereka tu yang kita nak kena ikut. Sebab tu bila kita baca satu hadis, baca ayat Quran tadi, adakah kita nak faham dari kita sendiri? Maka kita ambil kefahaman yang ada pada sahabat radhiyallahu anhum. Macam mana sahabat faham hadis ni? Macam mana sahabat faham ayat-ayat ni? Itu dia. Kefahaman, kemudian manhaj cara hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab mereka dekat dengan Nabi SAW. Di kehidupan mereka ni maknanya dah macam kehidupan Nabi SAW. Jadi setiap kali manusia dah semakin jauh daripada Nabi SAW, kehidupan manusia ni makin berubah dan kebanyakannya tidak menepati cara hidup Nabi SAW dalam muamalah bersama dengan masyarakat dan sebagainya. Kemudian dari sudut kezuhudan begitu juga. Kan, para sahabat belajar zuhud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in belajar daripada sahabat. Kemudian tabi'in belajar daripada tabi'in. Itu contohnya. Jadi pengajaran daripada hadis ini setiap bila semakin jauh kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kuranglah keafdalan tu. Maksud dia kelebihan tu semakin kurang. Hadis ini juga memberi ugutan kepada orang yang memberi kesaksian lah, penyaksian, yang menyaksikan. Jadi saksi. Jadi ugutan supaya kalau nak jadi saksi kena ada syarat-syarat gini. Itu. Jangan mudah untuk memberi kesaksian. Takut-takut kita menzalimi orang lain. Itu bahayalah. Kemudian lagi pengajaran daripada hadis ini, al-khiyanatu mafsadatun azimah. Khianat itu adalah kerosakan yang besar lah. Kan? Orang yang khianat ni dia telah membuat kerosakan yang sangat besar dalam masyarakat dan membawa kepada banyak keburukan. Kemudian hadis menggalakkan kita ni melaksanakan nazar. Karena sifat orang beriman ni, mereka itu menunaikan nazar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadri. Orang-orang beriman akan menunaikan nazar. Bila kita bernazar, kita kena tunaikan nazar tadi. Itu cerita dia lah. Kemudian pengajaran terakhir daripada hadis, dia kata ikhbar an ma sayulu ilaihi waqi'un nas. Nabi menjelaskan tentang apa mukjizat Nabi SAW. Nabi cerita apa yang akan datang. Apa yang berlaku pada manusia tadi, yang zuhurus siman, yang menzahirkan mereka ni orang-orang yang gemuk tadi, menunjukkan di atas al-kasal wal khumul, sifat malas, kan? Dan rukun ila dunya, terlalu cenderung kepada dunia, wa tarkil jihad fi sabilillah, dan meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu cerita dia lah. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Ya, kita sambung lagi lah insya-Allah pada minggu depan lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini berkenaan dengan, kan kita kalau kita dapat jemputan wedding ke, kenduri ke. Ya. Hukum dia apa Ustaz? Orang kata wajib. Ya, wajib kita menghadiri, maksudnya jemputan tadi. Wajib. Mana kecuali bila kita ada keuzuran. Ataupun bila kita puasa, Nabi kata fal yusalli. Yani fal yusalli maksudnya hendaklah dia doakan untuk orang yang ajak dia makan tadi lah. Kalau kita tahu kenduri itu akan ada unsur-unsur yang unsur-unsur yang menyalahi syariat, maka tak wajib lagi pergilah. Kecuali pergi untuk
menegur, ubah dan sebagainya. Kalau kita boleh ubah lah. Kalau kita ketua kampung mungkin kita boleh ubah. Ketua kampung kan. Sebab kita ketua di situ. Ni apa ni? Kan? Muzik-muzik ni apa ni? Bising-bising orang nak makan tak boleh. Terlekat dia. Tutup. Tak apalah. Dia ketua kampung, orang pandang dia. Tapi kalau kita ketua rumah tangga kita saja, kan? Rumah tangga orang lain kita bukan ketua, tak boleh lah. Tak payah pergi lah. Dan tak perlu pergi pun. Hukum dah gugur dah, tak wajib lagi dah. Kan kita sampai di rumah Kunuri tadi mati-mati enjin dengar bunyi kan, selamat pengantin baru lah apalah kan. Kita pun start balik enjin, bubuh ar lah. Ar tak boleh ada kereta belakang buh kono. Gitu. Patah balik makan nasi di rumah. Gitu. Jadi kita ni kalau nak panggil orang yang soleh yang baik-baik ni pergi tempat kita Kunuri, kita buat benda yang macam tu lah. Tapi jangan tipu dia pula. Dia duduk-duduk kita pun selamat. Dia sampai-sampai dia pun kita sambut dia duduk atas meja dah, buka tudung saji, buka apa dah, ambil nasi bolan pinggan dah. Kita pun tu dia pasang. Tipu. Kena kawan tu ke apa ke. Tapi kalau orang tu keras dia bangkit balik lah. Dia tinggal. Wallahu a'lam.